Okey, jadi untuk menjadi penulis skrip drama ataupun penulis skrip TV, perkara pertama yang perlu kita tahu ataupun yang perlu kita pegang ialah jangan tulis skrip dulu. Okey, kita kena tahu flow dan step yang betul. Bukannya kita terus sergah aja. Okey, macam saya mula-mula dulu, memang saya pun tak tahu juga. Saya pun terus juga tulis skrip penuh yang 80 muka surat, 90 muka surat, 60, 70, 80 scene tu. Punya banyak tu. Saya bawa tu pergi ke satu-satu production. Kononnya nak jual. So, itu bukan cara yang betul. Okey. Jadi, cara yang sebetulnya ialah kalau kita nak jadi penulis skrip, kita kena start menulis proposal dulu. Okey, so proposal ni ialah kertas kerja ataupun orang kata lebih kurang macam tender. Kita punya usulan cerita apa yang kita nak usulkan. Okey, so proposal dengan skrip sangat berbeza, tetapi adalah cerita yang sama. Bermakna proposal ni kita cuma hasilkan boleh jadi 3 muka surat ke 8 muka surat sahaja, tak lebih 10 muka surat. Okey, so itu adalah proposal. Dan apa dalam proposal ni? Apa kandungan dia? Nanti kita akan go through secara terperinci. Jadi, apa flow dengan step yang betul dekat dalam industri seni ataupun dekat dalam bidang penulisan skrip TV ni? Okey, pertamanya kita kena tahu secara umumnya, secara asasnya ada 3 kaedah penerbitan drama dekat dalam Malaysia ni. Pertamanya, kaedah pitching terbuka, yang mana penulis-penulis skrip akan menghantar proposal kepada produksi. Kemudiannya produksi membawa proposal tu kepada stesen TV, dan stesen TV akan maklumkan tarikh untuk pitching dan sebagainya. Pitching ni ialah pembentangan. Okey. Jadi kedua itu pitching. Kedua ialah direct nego. So direct nego ni sama juga, penulis skrip hantar proposal kepada penerbit, and then penerbit akan usulkan kepada stesen TV. Okey, tetapi bukan ikut musim. Dia tak tentu masa. Dia boleh jadi bila-bila sahaja, atau mengikut permintaan atau mengikut penawaran daripada production kepada stesen TV. Okey, jadi ketiganya ialah finish product, yang mana penulis skrip akan tulis skrip ataupun produk skrip, dan kemudiannya dibayar oleh production, dan production shooting dulu, siapkan dulu drama tu, kemudiannya drama tu akan dijual kepada stesen TV. Okey, berbeza dengan musim pitching dengan kaedah direct nego, yang mana produksi akan menunggu kelulusan TV dulu. Okey, bila ada kelulusan TV, barulah penulis akan menulis skrip, kemudiannya dapat payment, shooting dan sebagainya. Okey, kalau finish product ni, kita tulis skrip, kita dapat payment, shooting, and then jual pada CCTV. Okey, berbeza. Okey, so tak perlu pening bab ni. Okey, cumanya kita just untuk pengetahuan asas kita sahaja. Okey, jadi kalau untuk musim pitching ni, ratio dia, kalau Astro dengan Media Prima, kebiasaannya kalau kita hantar 10 proposal, kemungkinan 3 ataupun 4 proposal akan dipanggil pitching. Okey, dia tak panggil semua. Kalau Astro dengan Media Prima lah, yang TV3, TV9, Astro Prima, Astro Dia dan sebagainya tu. Okey, tapi kalau RTM, kalau kita hantar 10 proposal, 10 akan dipanggil pitching. Okey, dan cumanya berbeza apabila kita dipanggil pitching dekat Media Prima ataupun Astro, kebiasaannya proposal tu dah ditapis, dan dia punya potensi tu adalah potensi lebih kurang 50-50 ataupun 80% akan lulus. Okey, tetapi kalau RTM kita tak tahu lagi. Kemungkinan yang dipanggil tu tak ada peluang langsung untuk lulus, ataupun kemungkinan yang dipanggil tu pun memang juga akan lulus. Tapi benda tu kita tak dapat nak jangka kalau RTM, sebab semua proposal akan dipanggil pitching. Okey, jadi untuk pitching ni, cuba sebagai contoh, kalau RTM akan buat pengumuman dekat laman web.
So kalau kita boleh tengok dekat laman web RTM bahagian pengumuman, RTM akan keluarkan surat hebahan kepada syarikat. Lepas tu RTM akan keluarkan juga need statement. Jadi need statement ni ialah orang kata penyataan keperluan, apakah kategori-kategori ataupun jenis-jenis cerita ataupun tema cerita yang RTM sedang cari. Okey, jadi kalau untuk pitching RTM ni bagi tayangan drama-drama untuk tahun hadapan, tahun ni diorang akan buat pitching. Okey, jadi sebagai contoh tayangan untuk drama-drama untuk tayangan tahun 2022, tahun 2021 ni diorang dah start keluarkan panggilan pitching, penulis pun dah start buat pembentangan dan sebagainya. Okey, jadi untuk pitching biasanya kita akan pergi ke stesen TV untuk buat pembentangan. Okey, cuma pembentangan ni 10 minit je, tak perlu nak risau sangat. Okey, dan kita akan pergi secara terperinci dalam bab pitching nanti. Okey, kalau kita tengok balik kepada flow dengan step tadi, okey, penulis hasilkan proposal, kemudiannya proposal dihantar kepada penerbit, penerbit usul proposal kepada stesen TV, kemudiannya pitching, lepas tu keputusan, kemudiannya barulah kita menulis skrip. Okey, jadi kita tidaklah menulis skrip secara terus menerus. Baik, so kita ada flow step by step yang kita akan follow.